Sikit lagi nak sampai. Lagi 9 km. Aku akan sampai aku punya hotel di Siliguri. Hujan lebat. Sikit je lagi. Oh yes. Finally, nampak tak signal telco Maxis aku dekat India tak ada. Ini aku nak dekat border Nepal baru ada. Aku ada masalah ni daripada daripada Bangladesh lagi. Aku tak ada connection untuk terima mesej daripada Maxis, terutama sekali untuk dapatkan one time password ataupun PAC. Jadi aku nak bayar bil aku, khususnya plan postpaid aku daripada Maxis, memang tak dapat lah sebab tak ada connection untuk terima mesej. Jadi untuk Maxis punya postpaid ni dia punya expiry date je tak silap aku dalam 3 bulan ke apa. Jadi aku takut nombor aku 74592. Aku takut nombor aku nanti expired. Nanti lagi susah aku nak terima TAC. Sebab aku dekat luar negara kan, mana nak dapat SIM card Malaysia. Dah lah SIM card Maxis ni dia punya jangka hayat dia dalam 3 bulan. Seriously memang aku menyesal aku tak angkat TuneTalk. TuneTalk kena bayar RM18 ke apa. Dan dia punya expiry date dia sampai setahun. Untuk Maxis ni macam aku dulu pernah ada masalah yang sama juga masa travel kayu daripada London ke Malaysia. Hampir setiap bulan aku kena bayar, aku kena top up. Masa tu aku guna prepaid. Prepaid. Aku kena top up hampir setiap bulan ke setiap 2 bulan macam tu, untuk pastikan nombor aku kekal hidup. Kalau tak, nombor aku akan mati dan dia akan dijual kepada pihak lain. Ini masalah Maxis. Jadi Maxis, aku harap sangat untuk masa akan datang ke atau selepas ini, tolong panjangkan jangka hayat nombor telefon tu. Mungkin boleh panjangkan at least lah 6 bulan ataupun setahun. Ini kalau orang ada masalah dekat luar negara, orang tak boleh nak top up ke apa, nombor dia mati macam tu je, lagi susah nanti. Okay, ini aku dah, InsyaAllah aku dah berjaya membuat pembayaran. Dan lepas ni aku nak kembali ke tempat aku tinggal di Siliguri. Aku pun dah berjaya hidupkan balik nombor aku untuk sebulan, untuk 2 bulan, aku tak pasti. Alhamdulillah dapat juga line dekat sini. Aku sekarang berada kira-kira kurang 20 km daripada border Nepal. Aku rasa belas km. Dan baru aku dapat line Maxis. Untuk pengetahuan korang, line Maxis dekat Bangladesh, dekat India memang tak ada. Jadi sebelum korang nak lawat negara ni, pastikan korang guna SIM card yang lain. Kalau
korang ada benda urgent lah nak guna. Contohnya macam nak buat sebarang transaksi yang melibatkan TAC, korang pilih lah SIM card yang ada line, ataupun yang gunakan bank yang tidak menggunakan OTP ataupun TAC, yang boleh direct deduct daripada debit ataupun kredit kad korang. Itu saja pesanan aku. Okay? Ini adalah gerai ataupun kedai yang hampir dengan border Panitanki. Bad news, aku baru tadi aku singgah dekat custom bahagian India, dan aku jumpalah seorang pegawai ni, pegawai ke anggota atau aku tak sure. Tapi dia kata border Panitanki, border crossing untuk international traveller dekat Panitanki ditutup sejak tahun 2020. Jadi aku sebenarnya agak terkejut sangat. Tapi aku ada banyak masa lagi, kira-kira 22 hari lagi sebelum visa aku expired. Dan plan aku sekarang, aku takkan stay lama dekat Siliguri. Lepas tu beberapa hari je lah. Kita naik Darjeeling, lepas tu turun, dan lepas tu aku akan menuju ke border crossing lagi satu, iaitu Raksal yang dekat state Bihar, yang terletak kira-kira 485 km daripada sini. Jadi aku pun nak bergerak balik ke aku punya homestay. Aku singgah gerai ni, kedai runcit, dan ini yang aku beli. Sabun aku memang dah nipis, RM10 je. Lepas tu ubat gigi Colgate pun RM10. Dan kek ni, setiap satu berharga RM10. Yang bestnya dekat India ni kan, setiap barang dorang memang ada tertulis harga. Contohnya korang tengok kat sini, MRP, lepas tu logo rupi, RM10. Jadi senang lah kalau macam kita nak beli barang kan, dah siap ada tanda harga. Dia bukan macam dekat Bangladesh, tanda harga dia dalam nombor tulisan Bangla, memang tak faham lah. Tapi yang ni harga dia memang clear, dalam bahasa ditulis dalam tulisan Roman dengan angka 10. Senang. Okey, ini adalah makanan malam aku. Ianya dipanggil Aloo Biryani, yang bermaksud biryani kentang. Harga dia dalam RM70 je. Dan dia punya lauk kentang lah, kentang dengan nasi biryani. Dan ni aku nak tunjuk korang senarai harga dia. Kalau korang nak cari makanan dekat India ni, tak tahu bahasa tempatan, senang je, cari kedai yang ada menu. Jadi tak adalah korang kena confuse ke, kena tipu dengan harga ke. Ini untuk nanti senang lah. Ini tempat masak dia.
Dia tengah prepare aku punya egg chow mein. Egg chow mein ni bermaksud mi goreng telur. Tengok tempat masak dia. Not bad lah. Tak adalah kotor sangat. Okay. Just nice. Dari kecil je. Tepi jalan. Betul-betul dekat dengan aku punya homestay. I've got. Aku baru je balik daripada beli barang-barang makanan. Ini aku punya stok makanan untuk 2 hari macam tu. Besok aku plan untuk pergi ke sama ada ke Kalimpong ataupun ke Darjeeling. Jadi ini adalah stok makanan aku. Aku pergi grocery ataupun supermarket yang yang proper lah, yang bukan kedai-kedai biasa tepi jalan. Sebab apa yang aku perasan, kedai-kedai tepi jalan ni bukan semua makanan ada tertera dia punya harga dia. Jadi bagi aku agak susah untuk tahu harga dia. Jadi tadi itu sebab aku cari grocery dan aku jumpa grocery ni yang bernama Mega Basket. Aku beli muffin ni satu RM10. Aku beli 3. Kek beli 2. Satu berharga RM30. Roti ni berharga ni RM25. Maggi, ini mesti ada ni, Maggi. Kalau aku dapat peluang untuk dapat water heater ke, water kettle ke, aku akan gunakan untuk masak Maggi. Kalau tak ada, makan je benda yang kering-kering ni. Biskut ni RM35. Oh, ini ada krim ni, krim roll RM60. Ini Maggi ni RM20. Dan biskut potato ni, biskut kentang ni, harga dia cuma RM20 juga. Jadi total semua barang-barang ni yang aku beli adalah RM268. Kira-kira kita convert 200, kira-kira RM15. Not bad. Macam ini grocery ni dia ada tax Kalau macam korang pergi kedai-kedai tepi jalan, dia tak ada tax. Dia dikecualikan ke, diorang lari daripada tax ke, aku rasa diorang dikecualikan kot. Dan ini kadar GST dia 12%, 18%.